maksiat yang sukar ditinggalkan oleh kaum wanita ialah maksiat mengumpat. Maksiat mengumpat. Walaupun ketika itu dia duduk dalam masjid, walaupun ketika itu dia pakai kain semayang, walaupun ketika itu pegang tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kawan sebelah pun duduk dekat, himpit. Apa khabar? Baik, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Lama tak nampak? Ya, sebelum ni ada masalah sikit. Masalah apa? Tak adalah masalah apa. Kau janganlah tanya. Kalau kau tanya, aku rasa sedih lah. Start tu. Alah, kita kan kawan, apa salahnya? Mana tahu saya boleh tolong. Ni cerita pasal menantu ni. Dah nak start ngumpat menantu. Baru balik cuti. Oh, menantu yang tu. Yang anak orang kaya tu lah. Contoh ya, saya bukan tuju siapa-siapa. Oh, yang anak orang kaya tu. Kenapa? Perangai tak berubah? Tak berubah lagi. Balik rumah goyang kaki. Pandai dia keluar. Bila time nak makan, dia muncul. Ui, dah start cerita. Masa sebelum nikah, seronok dapat menantu anak orang kaya. Habis heboh dekat orang. Saya bukan tuju siapa-siapa ya. Ini contoh saja. Tapi lepas tu, kekayaan itu hanya sekejap saja. Menggembirakan hati kita. Yang menggembirakan lama hati kita adalah akhlak, peribadi, betul tak? Budi pekerti, itu yang kekal abadi. Walaupun dia tak ada apa-apa, tapi akhlaknya baik, itulah yang membahagiakan. Kemudian datang ngumpat pasal menantu, bercakap pasal menantu, oh gini-gini, itulah gini-gini, sekian-sekian. Buka cerita. Seorang wanita, seorang isteri dilarang, tetap haram untuk bercakap tentang aib suami kepada anak, walaupun pada anak. Tiba telefon anak, telefon, mak apa khabar? Baik. Kenapa suara mak lain? Bapak engkau tu lah. Dah start cerita. Padahal masalah hari ni je, semalam bahagia. 3 hari bahagia, 4 hari bahagia. Tapi Allah uji sikit, kebetulan anak cerita, habis ungkit. Ayah kau kalau nak tahu, mak dah sabar sejak nikah lagi tau. Daripada awal nikah. Daripada hari pertama nikah, tahu tak ayah kau macam mana perangai dia? Boleh jadi saja. Buka aib cerita lama-lama. Bila kita buka aib tentang suami kita pada anak, apa akan berlaku pada anak? Hilang hormat pada seorang ayah. Sampai ketika mak ni asyik duk cerita, sampai peringkat dia boleh jadi dendam pada ayah. Dia pun telefon ayah. Ayah, kenapa buat kat mak macam tu? Ayah jangan buat macam tu kat mak lagi tau. Kita tak boleh lah mak sedih macam ni. Ayah ni mula jauh hati sejauh-jauhnya. Sebab apa? Dalam memori anak, dia ingat apa? Mak bagi makan, mak masak, mak basuh, mak gosok. Dalam memori dia tu. Tapi dia tak nampak ayah keluar pergi cari rezeki, dia tak nampak. Susah payah. Dan orang lelaki pula, mulut dia bukan jenis bercerita. Bukan jenis mengungkit. Kitalah ibu-ibu menaikkan kedudukan suami kita, seorang ayah di mata anak. Pergi jumpa ayah. Ayah tu banyak dulu, ya Allah banyak ayah kau korbankan. Ayah tu memang dia tak cakap gini. Supaya anak ini jadi anak yang baik. Jangan sampai jadi anak derhaka kepada seorang ayah. Hadis Nabi SAW. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib manusia, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang membuka aib manusia, Allah akan buka aibnya di dunia dan di akhirat, walaupun dia melakukan maksiat di dalam rumahnya. Maksudnya di tempat yang tertutup. Berhati-hati kita. Dan paling susah kita nak jaga aib adalah aib orang yang terdekat. Betul ke tidak? Masya Allah. Sama-sama muhasabah. Hati keras. Dibiar jadi keras macam batu, bal hiya asyad, bahkan boleh jadi lebih keras daripada batu. Biar. Penyakit dah ada makin lama makin keras, makin lama makin keras, makin lama makin keras. Simptom dah ada. Simptom dia apa? Tak suka dengar benda baik. Tak suka dengar nasihat, tak suka. Panas hati dengan nasihat. Apa ni nasihat-nasihat? Orang tahulah. Kau Timah nak nasihat abang, kau tengok diri kau dulu. Ya, sampai bila-bila Timah tak boleh nasihat abang dia. Sebab apa? Dia panas dengan nasihat. Itu simptom dia, tak boleh dengar nasihat. Orang hati lembut tuan-puan, jangan kata nak dengar nasihat. Dia pergi cari di mana boleh dapat nasihat. Dia minta nasihat. Dia minta nasihat. Hati dia lembut.
Dia rela dan redha untuk duduk diam dengar dinasihatkan, sabar. Hati dia lembut. Hati keras terpelanting, melantun, tak boleh, macam batu. Ada seorang sahabat ustazah. Masya Allah, pada pandangan ustazah, beliau seorang yang mulia. Mudah-mudahan dia lebih mulia daripada apa yang ustazah sangka di sisi Allah. Masih hidup lagi orangnya, jadi ustaz tak sebut nama. Ya. Kalau sebutkan ada pula yang minta nombor telefon. Ustazah kenal dia daripada masa belajar dulu lagi. Kami tidak pada universiti yang sama, di universiti yang berbeza, tapi kadang-kadang dalam sebulan sekali datang ke rumah ustazah masa belajar dulu kat luar negara. Ustazah dah tahu sangat dah sahabat yang seorang ni, kalau datang dia ada hajat. Hajat dia apa? Nasihat. Jarang kita sampai terasa kawan kita ni hajat dia nasihat. Yang selalu ramai kawan datang hajat dia nak makan. Ya, Kak Tipah buatlah kek pisang Kak Tipah ni lain benar rasa dia. Kalau dia kata Kak nak datang rumah, dia ni nak makan kek pisang lah ni. Kadang-kadang macam tu. Tapi yang seorang ni tak. Dia nak minta nasihat. Kenapa Zah tahu macam tu? Dah selalu macam tu. Datang tidur 2 malam, Sabtu Ahad. Dia intai-intai ustazah sibuk ke tak sibuk. Nanti dia akan datang sopan, dia datang. Masya Allah, terbayang rasa kat kepala dia. Ya? Sopan dia datang. Sopan, Masya Allah. Semoga Allah memuliakan dia. Dia datang. Sopan dia tu tuan-puan, sampai duduk dia tu sopan. Duduk antara 2 sujud. Masya Allah. Ya, beradab, tertib. Duduk antara 2 sujud. Tahu tangan macam pengantin tu? Duduk depan ustazah. Dia panggil ustazah Kak Cik. Kak Cik, Ustaz akan sebut nama dia tapi bukan nama sebenar. Ada subtitle kat bawah. Dia bukan nama sebenar. Kak Cik, contohlah kita panggil dia Yaya lah. Ya nak balik dah ni Kak Cik. Ya tak tinggal Kak Cik kecuali setelah ya dapat nasihat. Dah tahu sangat dah, itulah dia. Itulah seorang sahabat ni. Jadi mula-mula dulu memang Ustaz tolak-tolak, nak nasihat apa pula? Ya lebih baik daripada Kak Cik nak nasihat apa? Kak Cik, ad-din an-nasihah. Agama tu nasihat. Kita bertemu kerana agama, kita buat balik bekal nasihat. Kita bertemu kerana Allah, kita jumpa juga untuk nasihat menasihati. Jadi Ustaz dah terbiasa. So bila tahu dah ada cuti nak datang, Ustazah dah prepare nak bagi nasihat. Prepare sungguh-sungguh pula tu. Ya. Jadi bila senang kalau dia tanya, Kak Cik, nak balik ni Kak Cik, dah duduk macam tu. Okey, insya-Allah hari ni ada 3 nasihat. Dia catat nasihat tu. Masya-Allah. Tuan-puan, sebenarnya itu tanda hati yang lembut. Boleh tak balik ni duduk antara 2 sujud tu kat depan suami. Macam pengantin. Bang, saya nak minta nasihat. Awak ni balik tang mana, kata suami kan. Tang ceramah Ustazah, patutlah, dia kata. Ya, minta nasihat. Bang, nasihatkan saya. Lepas solat, duduk antara 2 sujud, biar berlaga lutut kita dengan lutut suami. Bang, nasihatkan saya. Tuan-puan percayalah yang saya cakap. Saya kata dah, Ustazah kalau dah masuk lubang tu tak nak bagi tuan-puan masuk lubang yang tak elok tu. Tapi kalau masuk tempat yang baik, nak ajak, mari masuk sama-sama. Lain tuan-puan, mengubat hati. Mengubat. Hati akan jadi lembut. Minta nasihat, bang. Tak ada orang paling dekat dengan saya kecuali abang. Betul ke tak betul? Tuan-puan, seorang suami pun berkawan, kawan tu tak tidur dengan dia. Kawan tu tak duduk lama dengan dia. Ustazah baru nyebut dengan suami Ustazah. Saya kata apa? Bang, orang yang paling kenal saya, saya tak cakap saya depan suami, saya cakap ... tapi rahsia. Ya, bang, orang yang paling kenal saya, yang saya paling lama hidup dengan dia adalah abang. Kalau dengan mak pun, dengan mak 12 tahun yang pertama, lepas tu masuk asrama. Habis asrama tingkatan 5 pergi Jordan. Balik daripada Jordan, abang pula nak kahwin dengan saya.
saya kahwin dengan abang. Jadi yang betul-betul duduk dengan mak 12 tahun. Tak tolak yang kita kecil-kecil, baby tak tahu apa. Dengan adik-beradik juga macam tu. Masa kita kecil, kakak kita masuk asrama. Abang kita dekat asrama. Jumpa-jumpa hujung minggu. Tapi dengan abang 21 tahun. Duduk sungguh-sungguh serumah. Betul ke tak betul? Tuan puan bukan 21 tahun. Kita share ke? Tak kan? Tuan puan mungkin 30, mungkin 15, mungkin 10. Ya? Dengan suami. Kalau nak minta nasihat, minta dengan orang yang paling kenal kita ni siapa. Tapi bila hati keras, kita nafikan orang yang paling kenal kita tu, kita kata apa? Saya pun kenal lah awak tu siapa. Suluh diri awak dulu. Macam tu pula jadinya. Ya? Minta nasihat. Penyakit tuan puan perlu ubat segera, hati keras. Bila hati keras, yang baik nampak jahat, yang jahat nampak baik. Malah yang jahat diperindahkan supaya nampak baik. Keras lagi hati tu sampai terhijab, sampai jadi apa? Mempromosikan kejahatan. Masya Allah. Orang suruh promosi benda baik. Sudahnya kalau hati kita keras, kita promosikan benda jahat. Dan kita sulam-sulam kejahatan itu dengan perhiasan-perhiasan supaya nampak macam baik. Habislah tuan puan. Kalau mata kita sudah terbalik. Kalau mata hati kita sudah tertutup. Sampai benda baik nampak jahat, benda jahat nampak baik. Hak dan batil dah bercampur-campur. Habislah urusan